اللهم علمنا من جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang hadirin hadirat rahimakumullah, para muhibbin, pencinta majlis ilmu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehendaknya kita mendapat rahmat daripada Allah, dengan diberi nikmat taufik, digerakkan hati serta anggota kita dipilih oleh Allah, dapat sama-sama kita bertemu, dipertemukan oleh Allah di dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan antum semua, kalian semua di dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat hidup pada kita, serta masih lagi dikekalkan dengan nikmat iman, nikmat Islam, serta dibantu oleh Allah untuk kita sama-sama mensyukuri segala nikmat yang dipinjamkan oleh Allah pada ketika ini, dengan makna kita menggunakan segala nikmat yang Allah pinjamkan pada diri kita untuk menjalankan tanggungjawab dan perintah yang dipikulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan nikmat ini dipanjangkan lagi, dikekalkan lagi oleh Allah di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dipilih oleh Allah menjadi tetamu-tetamu Allah yang Allah hidangkan dengan rahmatnya, yang dihidangkan dengan keampunannya, yang dihidangkan dengan petunjuknya, yang dihidangkan dengan keampunannya. Alhamdulillah. Ini barang siapa yang menuntut ilmu, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, Alhamdulillah, mudah-mudahan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sambungan kitab kita malam insya-Allah, kitab Minhajul Abidin, muka surat berapa? 183. Itulah Muhammad 183 perenggan 4. Maka ketahui olehmu, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini, amin ya rabbal alamin. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, maka jika ditanyai orang, yakni kalau orang bertanya, dan habas ni maknanya tertahan di padang mahsyar. Apakah sebab yang menjadikan hamba Allah itu di hari kiamat nanti tertahan? Makna urusannya di padang mahsyar, urusan nak masuk syurga tu tidak lancar, tertahan, tergendala. Kita sedang cerita pasal apa ni? Usaha mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal. Jadi dalam mencari rezeki yang halal itu juga terdapat batasan-batasannya yang perlu kita tahu, supaya kita terselamat daripada terhabas, tertahan di padang mahsyar besok. Sedangkan kita nanti di padang mahsyar, masing-masing orang Muslim mukmin ni tak sabar nak menduduki syurga Allah. Syurga, kerana syurga tu tempat yang terlalu nikmat, terlalu dahsyat nikmat yang Allah jadikan
di dalam syurga itu khusus untuk para kekasih-kekasih dia, orang beriman. Allah siapkan syurga itu. Syurga tu wangi tu. Syurga tu wangi, sangat-sangat wangi. 500 tahun perjalanan dah boleh bau dah. Harumnya syurga tu. Subhanallah, maha suci Allah yang maha hebat, yang maha berkuasa, yang maha bijak menjadikan syurga. Untuk siapa tu tuan-tuan? Untuk kita orang beriman. Untuk kita orang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Orang yang beriman itulah tempat kesudahan yang Allah Ta'ala nak hadiahkan dengan rahmat Allah. Bagi mana-mana hambanya yang sanggup bersusah payah, berkorban untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang di atas dunia ni. Allah tahu yang kita ni ada nafsu kita ni sibuk ataupun sukakan keduniaan macam-macam. Nafsu kita sukakan kebebasan, tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mentaati perintah Allah, yang mana segala perintah Allah itu adalah sesuatu perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita sendiri. Maka di situ perlukan pengorbanan yang berlawan dengan hawa nafsu. Contohnya macam sekarang ni, tuan-tuan puan-puan, rahimakumullah, nak duduk dalam majlis ilmu ni, kalau kita tidak mendapat taufik daripada Allah untuk berperang dengan hawa nafsu kita yang tak seronok dengan majlis ilmu, yang tak seronok dengan sembahyang, mustahil saya dan tuan-tuan semua boleh duduk dalam majlis ini. Jadi ini semata-mata pertolongan Allah. Alhamdulillah kita ditolong oleh Allah. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi balasan syurga bagi hamba-hambanya yang sanggup mentaati perintah Allah tu. Di atas dunia ni sanggup dia mentaati Allah zahir dan batinnya, menuntut ilmu, memahami bagaimana cara untuk melaksanakan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi semua itu perlukan pengorbanan, korbankan masa, korbankan penat, macam-macam, korbankan kepentingan diri dan sebagainya, barulah hamba tadi boleh mentaati perintah Allah. Kalau nak dibandingkan dengan syurga yang Allah Ta'ala nak bagi dengan apa yang kita korbankan, tak padan dengan amal yang kita buat nak mendapatkan syurga Allah itu. Dengan sebab itu nanti di hari kiamat setiap muslimin mukminin itu masuk ke syurga semata-mata limpah kurniaan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Duduklah dalam syurga tu selama-lamanya, dengan penuh kekayaan, dengan penuh kemewahan, dengan penuh keseronokan. Subhanallah, Allah, penuh dengan intan, berlian, emas, perak, macam-macam jenis batu permata yang bernilai. Segala yang diimpikan oleh hawa nafsu semuanya ada di dalam syurga itu Allah persiapkan untuk orang beriman. Dah tentulah tempat yang begitu punya sedap. Tak ada kat sana, tak ada benda kotor, tak ada benda jijik, tak ada benda yang meloyakan tekak kita. Kita nanti dalam syurga, insya-Allah, amin, dalam syurga tak ada hingus, tak ada kahak, peluhnya kasturi, tak ada kencing berak tuan-tuan kat sana. Tak ada lapar, tak ada dahaga. Makan minum untuk seronok-seronok saja syurga tu. Makan minum untuk nak bersukaria, bukan makan minum kerana lapar dan dahaga, tidak. Kemudian peluh-peluh ni tak ada peluh dah kat sana. Dikeluar kasturi daripada tubuh badan. Subhanallah. Tak payah beli-beli minyak wangi. Jadi kasturi. Pakaiannya 70 lapis, tetapi lebih nipis dan lebih ringan daripada pakaian yang sedang kita pakai sekarang. Yang perempuan dengan pakaiannya, dengan perhiasannya, yang lelaki dengan pakaian perhiasannya, ada mahkota masing-masing. Subhanallah.
Tu syur. Banyak lagi lah nikmat ni, banyak lagi nikmatnya ni. Jadi dah tentulah kita nak masuk cepat, tak sabar dah. Kalau di sini nafsu kita ni meronta-ronta nakkan keseronokan, betul tak? Di sini. Sebab tu kalau kita tak sabar atas dunia ni, kerana nafsu yang nakkan keseronokan dunia tadi, dia akan langgar perintah Allah. Dia tak peduli. Sebab nafsu kita tak boleh tahan dengan yang namanya seronok tadi. Seronok cari duit, seronok cari harta, seronok cari pangkat, sampai sanggup membelakangkan perintah Allah. Ini nikmat dunia, tuan-tuan. Ini nikmat dunia yang jauh lebih hina daripada nikmat syurga. Tu pun nafsu kita tak sabar dah, nafsu kita tak tahan dah. Adakah nafsu kita boleh tahan apabila melihat syurga tu besok? Tentu tak boleh. Tentu tak boleh. Cuba kita bayangkan betapa seksanya nanti kita dah melihat syurga yang begitu dahsyat, tapi tertahan tak boleh masuk. Tak boleh tahan. Orang lain ada yang masuk tanpa hisab, ada yang hisabnya seketika, tapi kita berpuluh-puluh beratus tahun tak lepas-lepas lagi di padang mahsyar. Orang miskin yang soleh masuk syurga terlebih dahulu daripada orang kaya yang soleh. Orang miskin yang soleh, dia miskin, dia soleh, dia bertakwa, hatinya bersih, amalnya benar, akidahnya betul, dia sabar, dia redha, dia sangka baik dengan Allah walaupun dia diuji dengan kemiskinan atas dunia. Dia terlebih dahulu masuk syurga 40 tahun, kemudian baru si kaya yang soleh masuk. Ada yang kata 400 tahun. Dia dah duduk 400 tahun berseronok dalam syurga, baru orang kaya yang soleh baru sampai. Tu nanti. Jadi dah tentulah kita nak masuk segera syurga ni. Tiba-tiba ada sebab-sebab yang kita nanti terhabas, tertahan, tak boleh masuk cepat. Maka kita, maknanya dah tentulah kita ni di antara perkara yang kita tak mau, yang kita kena elakkan sepatutnya. Sebab kita nak masuk syurga tu segera. Dalam syurga tu besok boleh bertemu dengan sanak saudara kita, keturunan kita yang beriman, boleh bertemu dengan para nabi, para rasul, boleh menziarahi di antara satu dengan yang lain dalam syurga tu besok lah. Boleh ziarah rasul, boleh jumpa rasul. Tu syurga. Jadi apakah sebabnya nanti kita hamba ni terhabas di padang mahsyar? Jadi soalannya begitu. Maka apa had habas dan hisab yang lazim akan hamba itu? Maka ketahui olehmu wahai hamba Allah, bahawasanya hisab itu, bahawa ditanya akan dikau pada hari kiamat daripada apa engkau usahakan dan pada apa yang engkau belanjakan, dan dengan umpama ini engkau kehendakkan dengan demikian itu. Ni makna dalam hisab tu nanti sewaktu kita ni disoal siasat oleh Allah, di antara soalan yang Allah pasti akan tanya kita apa? Apa yang kita usahakan atas dunia, apa yang kita buat atas dunia. Allah bagi kita umur, Allah bagi kita sihat, Allah bagi kita pelbagai jenis nikmat, kaki, tangan, akal dan sebagainya. Apa yang kita buat? Kita gunakan nikmat ni kepada apa? Sedangkan tujuan ataupun matlamat kita ni diciptakan oleh Allah adalah ibadah. Adakah kita menggunakan nikmat-nikmat itu tadi untuk mengabdikan diri kepada Allah, ataupun kita menggunakan nikmat yang Allah dah bagi, dah pinjamkan kepada kita ini untuk meninggalkan ibadat dan mencari keduniaan hingga membelakangkan Allah? Kita akan ditanya, semua akan ditanya. Walaupun dia raja, dia kena tanya. Dia semiskin apa pun dia akan ditanya oleh Allah. Atas dunia dulu buat apa? Daripada muda, daripada akil balik buat apa? Semua akan disoal. Sebab umur kita ni adalah nikmat
Allah. Maka setiap nikmat Allah akan tanya, mana gunakan umur kita, mana gunakan sihat kita, mana gunakan harta kekayaan kita, mana gunakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rezeki ataupun nikmat anggota yang Allah bagi, mana gunakan nikmat akal yang Allah bagi. Semua itu akan ditanya nanti oleh Allah. Contohnya rezeki, daripada mana dapat rezeki, apa yang engkau usahakan akan ditanya, dan pada apa yang engkau belanjakan. Dengan rezeki yang kau perolehi tadi, kau belanjakan kepada mana? Adakah kau belanjakan rezeki itu tadi ke jalan Allah, jalan ibadat, maknanya jalan taat, ataupun kau belanjakan rezeki tadi kepada jalan yang haram, ataupun yang benda-benda yang syubhat, ataupun benda-benda yang tidak memberi faedah, benda sia-sia. Dan pada engkau belanjakan dengan umpama bihita, kemudian bermula habas itu, dihabaskan makna ditahankan daripada syurga, masa hisab, dengan yang demikian itu di dalam padang, yakni padang mahsyar di hari kiamat, antara huru-hara dan ketakutannya. Huru-hara di padang mahsyar tu tak boleh kita nak gambarkan. Kita tengok saudara mara kita di Palestin, dahsyat huru-haranya, dahsyat peperangan, dahsyat kekejaman, dahsyat kesakitan, dahsyat kebuluran. Tapi yang di padang mahsyar itu berlipat-lipat kali ganda dahsyat, lebih daripada itu lagi. Kita tengok huru-hara saudara kita di sana. Tapi dalam begitu dahsyat peperangan di sana, masih lagi si ibu terfikir tentang anak, cari mana anak, cari mana isteri, cari mana suami, cari mana jiran, dalam keadaan perang yang dahsyat macam tu dah. Belah ribu, puluh ribu mati dah, tapi masih lagi terfikir mana orang yang kita sayang. Maksudnya di padang mahsyar tidak terfikir langsung tentang orang yang kita sayang. Betapa dahsyatnya itu suasana, sangat-sangat menakutkan di padang mahsyar. Sampai si suami takkan terfikir tentang isterinya, si isteri takkan terfikir tentang suaminya, anak-anak takkan terfikir tentang ibu bapanya. Masing-masing memikirkan nasib diri sendiri. Masa tu takut sangat, sebab tengok azab dah, nampak dah neraka Allah tunjukkan dah depan mata. Di padang mahsyar tu sendiri pelbagai jenis azab dah ada. Ada manusia yang bertukar menjadi binatang, macam-macam lagi dah. Hidupnya manusia tapi bangkit daripada kubur, ada yang jadi babi, ada yang jadi monyet, ada yang jadi anjing, macam-macam. Na'udzubillah. Itu kelakuan nanti di padang mahsyar. Na'udzubillah min zalik. Kucar kacir yang sangat dahsyat di padang mahsyar. Kemudian apa lagi? Bertelanjang, tak ada pakaian. Tak ada pakaian. Adakah waktu itu nafsu nak tengok aurat orang? Tak terfikir. Tak terfikir nak tengok aurat orang, tak terfikir. Tak layan maksudnya. Tengok dahsyatnya tuan. Tak terakal, tak terjangkau di akal kita dahsyatnya padang mahsyar tu. Sangat-sangat susah, sangat-sangat payah, sangat-sangat menggerunkan. Tak ada kat atas dunia, tak pernah ada kesusahan yang macam di padang mahsyar tu. Dan dahaga yang bersangatan, maksudnya sangat-sangat dahaga, sangat-sangat dahaga. Haus bukan main haus. Matahari atas kepala tuan-tuan. Matahari dihampirkan atas kepala. Apa tak panasnya ini, matahari duduk berkilometer di langit sana pun kita tak boleh tahan dah panas dahaganya. Ini kan atas kepala kita, dekat sangat, duduk bawah matahari dekat sangat. Macam mana punya dahaga tuan-tuan. Tak ada makanan, tak ada minuman. Situ bukan bekalannya makanan minuman, bukan. Dan memadalah, begitulah juga sangat lapar maksudnya. Sangat lapar, sangat dahaga. Dahaga yang dahsyat, lapar yang dahsyat. Dan memadalah dengan yang demikian itu balanya. Maknanya kesusahan di padang mahsyar tu. Sehingga ada yang meminta kepada Allah agar
dijalankan hisab segera. Ya Allah, cepatlah jalankan hisab. Tak sanggup duduk dalam kesusahan, kacau bilau yang sangat menakutkan, yang sangat menyakitkan, menyeksakan di padang mahsyar ni. Cepatlah jalankan hisab. Kalau seandainya aku ni masuk neraka pun tak apalah, asalkan jangan duduk lagi dah di sini. Padahal neraka tu jauh lebih dahsyat lagi daripada mahsyar. Tapi nak ceritakan mahsyar ni punya dahsyatnya, sampai manusia besok dia kata apa, kalau aku ni masuk neraka pun tak apalah, asalkan tak nak dah duduk sini. Punya susahnya, punya azabnya di padang mahsyar. Ini kelakuan orang-orang yang jauh dengan Allah. Ada pun orang-orang soleh, para nabi, para rasul, awliya illahi salihin, orang soleh, orang bertakwa, hati bersih, akidahnya betul. Dia ada lain, ada keistimewaan lain yang Allah bagi. Jadi kalau kita tidak mahu duduk di dalam kesusahan yang sedemikian, ingin dikumpulkan oleh Allah bersama di kalangan para nabi, para rasul, awliya illahi salihin, syuhada, maka sekaranglah tempat dan masanya nak kena usaha sungguh-sungguh, menuntut ilmu, fahamkan selok-belok buat amal, bersihkan hati kita, buang segala sifat-sifat yang haram dalam hati kita, buang cepat-cepat hasad, dengki, dendam, sangka buruk, kena buang semua. Kalau nak selamat di sana, kalau nak senang di sana, kalau nak aman damai di sana, sekarang ni kita kena usahakan dah. Jangan tangguh-tangguh dah. Kena bersihkan hati kita. Jangan ada dengki. Orang nak dengki dengan kita, silakan. Jangan ada dendam. Orang nak berdendam dengan kita, silakan. Orang nak bersangka-sangka yang bukan-bukan pada kita, silakan. Kita jangan pada orang lain. Ini untuk kesenangan akhirat kita sendiri nanti di padang mahsyar. Tak ada siapa sanggup ni tuan-tuan. Tak ada siapa sanggup tuan-tuan di padang mahsyar ni. Allah takut sangat-sangat. Maka jika ditanyai orang, maka Allah Ta'ala senyata telah menghalalkan bagi kami akan halal ini, maka dimalukan dan dicercakan pada mengambil akan dia kerana apa? Soalannya, bukankah Allah Ta'ala dah menghalalkan rezeki-rezeki atas dunia ni? Kenapa pula menjadi suatu keaiban, menjadi suatu penyebab yang memalukan kita nanti di padang mahsyar? Sedangkan yang kita ambil banyak-banyak, himpun banyak-banyak, kumpul banyak-banyak, ini benda yang halal bukan haram. Jangan lupa kisah, maknanya perbicaraan asal kita ni. Cerita tentang mencari rezeki yang syubhah, yang haram, itu dah sudah. Memang muktamad tak boleh sama sekali. Sikit ke banyak ke yang haram syubhah, tak boleh sama sekali. Ini yang kita bicarakan ni, mencari rezeki yang halal. Jadi mencari rezeki yang halal ni ada juga adab-adabnya di atas dunia. Kerana kalau kita mengambil benda-benda halal lebih daripada qadar yang sepatutnya, itulah nanti menjadi sebab kita malu di hadapan Allah di hari kiamat. Menjadi suatu sebab, suatu penyebab kita ni aib, jadi malu dengan Allah. Jadi soalannya, kenapa benda tu dah halal, kenapa pula menjadi suatu perkara yang mengaibkan di padang mahsyar besok? Lainlah kita mencari, mengumpul sebanyak-banyak harta yang haram, ni tak halal. Halal. Maka ketahui olehmu bahawasanya dimalu dan dicercakan kerana meninggalkan adab. Malu sebab apa? Tidak beradab dalam mencari rezeki. Macam contoh yang kita buat tu lah. Tengok tu, ada contoh tu, seperti mana bandingannya, nak dekatkan faham kita ni. Malu tak mana? Malu tak mana ni? Mencari rezeki yang halal, malu tak mana? Ni orang yang duduk di atas hidangan raja-raja. Contohnya kita ni dijemput di dalam majlis raja-raja. Ada hidangan macam-macam.
maka meninggalkan ia akan adab. Pantanglah kita dijemput oleh raja, bila masuk dalam dewan kita belasah semua yang ada. Duduk atas meja, untuk kita 5-6 pinggan kita seorang, tatang makanan macam-macam. Halal, bukan ada anjing babi dah. Makanan yang halal, minuman yang halal, kita ambil sebanyak-banyaknya untuk kita seorang. Macam mana pandangan raja pada kita? Aib tak? Malu tak? Beradab tak? Berakhlak tak? Pada pandangan raja, kita orang yang tidak berakhlak dan beradab dalam menikmati rezeki yang halal. Begitulah tadi bandingan. Begitulah bandingannya mencari rezeki halal atas dunia ni. Tak cukup sikit. Maksudnya kita tak puas dengan rezeki yang Allah bagi tadi. Tak cukup dengan sekadar. Kita pulun sehabis boleh. Mentang-mentang halal, kita kumpulkan sebanyak-banyak, habis masa dan waktu kita untuk nak mencari yang halal ni sebanyak-banyaknya, sehingga kita tidak ada masa dan waktu untuk mencari bekalan akhirat. Itu yang kata jadi malu tadi dah. Makna tabiat dan kelakuan yang macam tu memalukan. Kau ambil benda halal lebih daripada kadar yang kau nak makan, yang kau nak pakai, yang kau nak gunakan untuk ibadah, sehingga yang lebih dahsyat, sehingga dengan sebab mencari rezeki yang halal tadi, kau membelakangkan perintah Allah. Dia yang memberi kau rezeki, tapi kau mencari, mengumpul rezekinya sebanyak-banyak sampai kau membelakangkan apa yang diperintahkan atas diri kita. Itu lagi jahat adabnya. Lebih jahat adabnya. Kutip sebanyak-banyak. Contoh kalau macam raja tadi, kita makan sebanyak-banyak, ambil sebanyak-banyak, kemudian raja kata, Muhammad pergi mari sini sekejap, kita buat tak peduli. Maksudnya kita tak pedulikan seruan Allah. Kenapa tadi? Kerana terlalu bersibuk menikmati rezeki yang halal tadi. Itu kata satu kelakuan, satu tabiat yang tidak baik. Satu kelakuan, satu keadaan yang tidak baik. Jadi kita ni ada adab. Agama ni, Islam ni agama yang penuh dengan adab dan akhlak zahir dan batin. Ada akhlak zahir, ada akhlak batin. Bukan akhlak zahir sahaja. Hati kita pun mesti berakhlak seperti yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak hati kita apa? Adab. Jangan saling bersangka jahat. Orang yang hatinya saling bersangka jahat, orang yang tidak berakhlak hatinya. Walaupun zahirnya bagus, orang bercakap tak banyak cakap, sopan santun dah, tapi dalam hatinya suka bersangka-sangka. Maknanya dia hanya berakhlak pada zahir, tapi hatinya tidak ada akhlak. Allah nampak tak? Allah tahu tak hati kita tak ada akhlak? Allah tahu. Allah tak tertipu dengan pakaian kita. Allah tak tertipu dengan tingkah laku kita yang zahirnya nampak sopan santun, anak Melayu. Jadi kena ambil berat dua-dua benda ni. Kalau nak senang di sana, kalau tak nak terhabas, kalau tak nak tertahan, kalau nak urusan kita di padang mahsyar, tempat yang menakutkan tu, kalau kita tak nak duduk lama-lama situ, daripada sini kena usahakan. Sini kena usahakan. Bukan usaha kat sana, usaha kat sini. Sekarang ni kita nak kena baiki dah. Baiki berpada-pada dalam mencari rezeki. Cukup-cukuplah, memadalah. Nafsu ni memang, nafsu ni dia memang ibarat bagi betih nak peha. Dia memang macam tu dah, memang tabiat dia. Gaji 5,000, nak 6,000, dapat 6, nak 7 pula, 7 nak 10 pula, 10 nak 15 pula, dah 15 nak 20 pula. Dia akan macam tu lah. Dia tak akan pernah puas. Dia tak akan pernah puas yang nama nafsu. Jadi kalau kita turutkan
turutkan kehendak nafsu tadi, memang umur kita semakin habis, semakin habis, semakin habis. Tak sedar umur kita semakin sedikit, kita sibuk mengikutkan keinginan nafsu dengan nak mencari keselesaan, kesenangan, kebahagiaan, keseronokan dunia, padahal bekalan akhirat tak ada habis. Masa itulah menyesal kita nanti. Padahal yang kita cari berpuluh-puluh tahun tadi, bila datangnya mati, tinggal semua, lenyap sekelip mata segala yang kita kumpul tadi. Tak kisahlah kalau duit ke, tanah ke, rumah ke, padahal nak mencari tadi tu puluh tahun, habis masa kita. Habis puluh tahun nak cari duit banyak, nak kereta banyak, nak rumah banyak, nak tanah banyak, dan macam-macam lagi lah, walaupun halal. Maksudnya puluh tahun makan masa nak dapatkan semua tu. Tiba-tiba datang malaikat Israel, cabut nyawa kita, hilang habis semua. Bekalan akhirat kosong, tak ada. Yang nak bawa mati tak ada. Nampak tak tu kita ditipu tadi dengan dunia tadi. Nak undur balik, tak boleh dah, habis dah masa. Nak minta tangguh, tak boleh dah, habis masa Allah bagi puluh tahun. Allah pun dah sampaikan peringatan pada telinga kita melalui orang-orang soleh, alim ulama, duk nasihat, hati-hati, jaga-jaga, mari ibadat. Kita buat tak peduli, kita buat tak kisah dengan kesombongan kita tu, dengan cita-cita kita tadi nak menjadi orang yang hebat atas dunia. Boleh jadi dapat kehebatan tu tadi, tapi malangnya di hari kiamat besok dia akan menjadi orang yang paling hina lagi. Yang paling hina nanti di sisi Allah. Mana pergi kehebatan, mana pergi kekayaan, mana pergi kegemilangan, mana pergi nama baik, mana pergi penghormatan, mana pergi pengikut kita yang ramai-ramai dulu, yang memuji-muji kita dulu di atas dunia, mana tak ada dah. Mulalah kehidupan yang penuh dengan azab siksaan untuk diri kita selama-lamanya lepas daripada itu. Wal'iyadha billahi min dhalik. Sebab itu kena waspada hidup atas dunia. Jangan ikutkan nafsu. Jangan ikutkan nafsu. Nafsu ni memang nak melekakan. Sebab nafsu ni dikawan rapat dengan syaitan. Dia pakat dua tu. Dia pakat dua tu nak merosakkan kita, nak menjahanamkan kita, nak melekakan kita daripada tujuan asal kita dihidupkan oleh Allah. Maka bertuah sangat kita ni, Allah tak ambil lagi nyawa kita. Bertuah sangat kita ni, Allah tak ambil lagi nyawa kita dalam keadaan. Bertuah sangat kita ni, Allah tak ambil lagi nyawa kita dalam keadaan. Bertuah sangat kita ni, Allah tak ambil lagi nyawa kita dalam keadaan dah ada dah macam-macam dah kita dah dapat, macam-macam Allah dah bagi, macam-macam kita dah rasa dah. Cukup-cukuplah, selu-selulah. Dah puluh tahun kita pulun pagi petang siang malam. Sekarang ni untuk kita nak buat persiapan mati pula dah. Cari padan-padan dah. Tak payah nak bertungkuh lumuh lagi dah macam dulu-dulu. Tu hikmah Allah Ta'ala tak ambil nyawa kita lagi. Cuba kita bayangkan dalam keadaan kita sedang bersibuk dengan dunia dulu pagi petang siang malam, tak mengaji, tak peduli, Allah ambil nyawa kita. Macam mana kita agak-agak keadaan kita sekarang di alam barzah, macam mana agak-agak masuk alam barzah dalam keadaan tak ada bekalan. Allah menyesalnya lah kita. Sebab tu Allah sayang kita. Munjuk Allah tak ambil nyawa kita dalam keadaan gitu. Allah sayang kita. Allah sayang kita. Allah nak kita perbaiki. Allah nak kita perbaiki. Tapi kalau kita tak nak juga, tak nak perbaiki juga, tak nak bersegera juga,
Itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak boleh nak kata apa dah. Padahal Allah dah bagi peluang lagi dah. Hari ni berapa banyak, berapa ribu orang mati atas dunia hari ni, tapi mujur nama kita tak ada dalam tu. Hari ni berapa ramai orang mati, mujur nama kita tak tersenarai. Sebab tu kita boleh hadir sini. Cuba bayangkan siang tadi nama kita tersenarai dalam golongan orang-orang yang mati hari ni. Allah, sebab tu kena syukur. Kena terima kasih, ya Allah, terima kasih ya Allah, kau bagi aku hidup hari ni, alhamdulillah. Syukur. Kena seronok Allah bagi nikmat hidup. Tapi kena ingat, bukan seronok bagi hidup tu supaya meneruskan lagi kegilaan kita dengan dunia, bukan. Ya Allah, syukurlah mujur aku tak mati, dapat aku cari getah lagi banyak-banyak. Bukan macam tu. Syukur ya Allah, kau tak ambil nyawa aku, boleh lagi aku nak usaha semayang, boleh lagi aku usaha nak pergi menuntut ilmu, banyak lagi selok-belok tentang amal ibadat aku tak gerti, aku tak tahu, aku tak faham. Mujur kau bagi aku hidup lagi, boleh mengaji lagi, boleh pergi mendengar lagi, boleh cari panduan dan pedoman nak baiki amalan aku yang zahir dan batin. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kemudian tu bandingan dia tadi. Maka bahawasanya dimalukan dengan yang demikian itu, makna perbuatan yang macam tu jadi mengaibkan. Pergi majlis raja, pergi majlis sidangan raja-raja, kita buat perangai kita, habis makanan semua kita belasah, tak peduli tak pandang kiri kanan dah. Orang lain ambil sepinggan je, rasa tu sikit, karipap satu, cokodok satu, popiah satu, kita selagi ada kita ambil. Oh, raja duk berhati, dia kata tak beradab ni. Ni mana datang ni? Ni daripada kampung mana ni? Orang lain ambil sepinggan, dia ambil 5 pinggan. Ingat nak bagi anak beranak, dah dia seorang. Mana punya orang ni? Malu lah. Macam itulah orang lain atas dunia ni, dia ada nafsu juga macam kita. Dia pun nak kaya, dia pun nak mewah, dia pun nak senang, dia pun nak seronok. Tapi dia boleh bersabar, boleh menahan keinginan nafsunya, sehingga ada masa mencari rezeki yang halal sekadar, ada masa untuk dia mengabdikan diri kepada Allah. Padahal keinginan dia dengan kita sama. Kita pun manusia, dia pun manusia. Kita pun nak sedap, dia pun nak sedap. Tapi dia boleh kontrol, boleh kawal keinginan nafsunya, kita tak boleh. Padahal sama je kita. Bukan dia malaikat, bukan orang tu malaikat dah. Dia manusia sama macam kita, asalnya air mani, sama macam kita. Dia ada keinginan nafsu, kita pun ada keinginan nafsu. Tapi kenapa dia boleh bersabar dalam mencari dunia, dia boleh bersabar dalam mencari rezeki, berpada-pada, bersifat qanaah, berasa cukup dengan apa yang ada. Dia tak tamak dengan dunia, lebih-lebih lagi tamak dengan harta kekayaan yang ada dalam tangan orang lain. Padahal dia manusia sama macam kita. Tapi kita tak boleh nak buat macam tu. Nampak sangat kita ni jahat nafsu kita, buruknya nafsu kita, tamak halobanya nafsu kita dengan dunia. Tak sama macam orang tadi tu. Dia sanggup sabar, sabarlah. Aku tak nak dengan sebab aku bersibuk berbimbang mencari keseronokan, kesenangan atas dunia, nanti aku dimurkai oleh Allah di hari kiamat. Nanti aku balik akhirat dalam keadaan amalan aku ditolak, tidak diterima oleh Allah. Aku tak nak balik akhirat dalam keadaan aku terlepas kenikmatan syurga yang Allah janjikan. Jadi berpada-padalah aku cari atas dunia. Bukan tak boleh makan sekadar sesekali, tak ada masalah. Ini dah pulut, kena pula mak bapak pula barang bagi semangat pula. Siaplah, datuk nenek pun bagi semangat. Dulmat, ni masa muda ni pulun, cari duit banyak-banyak, pulun cukup-cukup, kata dia. Bagi semangat.
Si Dolman pun naik semangat dia. Tak peduli sembahyang, tak peduli mengaji, tak peduli apa. Sebab tadi nasihat, wasiat tadi tu, masa ni pulun cukup-cukup, nanti waktu tua kau senang. Berapa ramai orang yang sedang pulun-pulun cari rezeki, mati tengah jalan. Mana persiapan akhirat dia, tuan-tuan? Kita tahu ke kita boleh hidup sampai tua tu? Kita boleh tahu ke yang hidup kita ni sampai tua? Kita tahu ke umur kita akan datang ni? Inilah akibat daripada penyakit panjang angan. Berasa hidup lama lagi, berasa akan sampai tua, padahal benda yang akan datang ni semua kesamaran saja. Jadi bila kita bersemangat, aku nak kumpul duit banyak-banyak pagi petang siang malam, aku nak usaha pagi petang siang malam, aku nak kumpul duit banyak-banyak, nanti waktu tua aku boleh berehat duduk surau masjid. Nanti aku akan nak belajar sungguh-sungguh. Berapa ramai orang yang macam tu niatnya, mati tak sempat tua, tuan-tuan. Macam mana nak menghadap akhirat, macam mana nak menghadap malaikat dalam kubur, macam mana nak balik akhirat tu, apa bekal, tuan-tuan? Tak ada lagi. Nampak tak ditipu tadi tu? Sebab tu Nabi suruh kita ni ingatkan mati banyak-banyak. Kerana mengingati mati ataupun mengingati mati terkejut itu terlebih memberi kesan kepada kita yang gilakan dunia ni. Dia akan jadi berpada-pada dalam mencari. Sebab dia tahu boleh jadi aku tak sampai tua umur tu. Jadi aku nak usaha sekadar. Ni kita ni yang Allah bagi umur macam ni, mujur lah. Mujur Allah bagi mujur. Berapa ramai orang yang nak hidup sampai tua, nak makan duit KWSP, tapi tak dapat, tuan-tuan. Betul ke tidak? Macam kita fikir. Sebab mati tu bukan tua, mati bukan syarat tua dah. Tengok kemalangan tu, muda-muda mati, 20-an, 30-an, tengah seronok cari duit mati. Allah, mana akhirat? Mana bekalan mati? Mana? Allah nak maafkan kita? Itulah kata tadi, ditipu tadi tu. Ditipu dengan kesenangan dunia, perlumbaan dunia tadi tu. Ditipu dalam perlumbaan mencari kemewahan dunia. Oh, tengok dia kaya, kita nak kaya juga macam tu. Kita pun pulun 12 jam kerja, 24 jam kerja, tak berehat. Sembahyang entah ke mana, fardu ain entah ke mana, Tuhan pun dia tak tahu, dia tak kenal. Penyakit hati pun tak ubati, macam-macam ada, perasaan ujub. Ni Allah, apa namanya, penyakit gurur, tertipu dengan diri sendiri. Berasa buat macam tu betul dah, rupa-rupanya ditipu oleh dunia. Na'udzubillah, menyesal lah, tak habis-habis menyesal. Bila masuk dalam kubur besok, ya Allah, kau hidupkanlah aku balik. Aku nak beramal soleh, ya Allah, aku nak beribadah. Hidupkanlah aku balik, ya Allah. Aku menyesal. Habis dah, tuan-tuan. Benda tu benar berlaku. Nabi dah ceritakan dah apa yang berlaku di alam barzah tu. Nabi bagi tahu dah kita. Walaupun kita tak boleh tengok dengan mata kepala, tak boleh dengar dengan telinga kita, tapi sangat-sangat benar apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah tu. Tak payah kita sendiri nak alami, lepas tu baru nak bangkit, nak bangun balik daripada kubur. Tak payah kita alami. Tak payah alami dulu azab siksaan kubur tu. Cukup kita yakin dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang menyesal dalam kubur tu, tuan-tuan. Banyak yang menyesal. Adakah kita nak masuk dalam golongan tu? Na'udzubillah. Minta jauhlah. Memadalah. Bukan tak boleh cari rezeki, berpada-pada maksudnya. Jangan dengan sebab rezeki halal nanti kita ditimpa masalah yang sangat besar di padang mahsyar besok. Jangan. Sabarlah, sabar. Ada kehidupan yang kekal di sana tu. Ada kekayaan yang kekal di sana tu. Ada orang kata di dunia ni lah nak pulun habis-habis. Lepas besok kenapa? Nanti besok bila kita dah mati, dah tak dapat dah nak seronok-seronok ni. Siapa kata? Kau tak beriman ke? Kau tak pernah dengar ke nikmat kubur yang Allah bagi tahu?
Kau tak percaya ke ada kesenangan selepas mati yang jauh lebih dahsyat daripada kesenangan dunia? Sehingga kau cakap macam tu, pulun kat dunia ni, pulun, nanti dah mati tak dapatlah lagi kita nak rasa macam-macam seronok ni. Maka dia pun pulun lah. Seolah-olah macam dia tak beriman dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Selepas mati tu ada kesenangan yang kekal dan ada juga kecelakaan yang kekal. Orang beriman dia yakin, sebab itu di dunia ni dia berpada-pada. Kalau dia bekerja pun dia berpada-pada, tak nak jatuh kehinaan, dia kerja sekadar. Dia tak nak anak bininya meminta-minta sedekah, dia kerja sekadar 8 jam 9 jam sehari, dapat makna jalankan tanggungjawab dia dan sebagainya, cukup. Ada masa dia solat, ada masa dia pergi mencari ilmu. Ni baru betul cari hidup atas dunia. Tu baru betul cari hidup atas dunia. Bekerja sekadar, kemudian ada masa untuk kita menuntut ilmu. Kenapa nak kena tuntut ilmu fardu ain? Kerana ilmu fardu ain ini perlu dipelajari, kerana di situ akan diajar, dididik diri kita bagaimana melakukan amal yang diterima oleh Allah. Jadi walaupun di dunianya tadi orang ni tadi dia tak berapa mewah macam orang lain, tapi di hari kiamat senang urusannya, amalannya diterima oleh Allah. Lepas tu nanti dikurniakan pula syurga oleh Allah. Duduklah dalam kemewahan yang sangat dahsyat tu, duduklah selama-lamanya. Adapun kita yang mewah, yang megah atas dunia tadi dengan macam-macam harta kekayaan, di hari kiamat wal'iyadha billah min dhalik, ada yang berkekalan dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Dulu dalam dunia duduk dalam mahligai, duduk dalam kekayaan, di hari kiamat duduk dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Apa faedah tuan-tuan? Kalau kita atas dunia ni ada rumah 5-6 tingkat untuk kita seorang contohnya, tapi di hari kiamat kita duduk dalam api, apa faedahnya tuan-tuan? Apa faedahnya? Apa bangganya? Apa hebatnya? Jadi fikir-fikir, kita renung-renung, kita ni mukmin. Apa maksud mukmin? Orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari kiamat. Hari kiamat tu bukan cerita dongeng, bukan cerita khayalan. Kesenangan akhirat tu bukan khayalan. Azab siksaan akhirat tu bukan khayalan, benar-benar sungguh-sungguh. Benar-benar sungguh-sungguh. Jadi jangan tangguh-tangguh dah. Uruskan masa kita betul-betul ni, masa cari duit, cari rezeki. Ini waktu aku nak kena belajar agama. Dan kalau aku tak belajar, nanti cara aku buat salah. Bila salah Allah tak terima, bila tak ada terima tak ada kebajikan. Tak kena fikir macam tu. Memadalah, waspadalah, hati-hati. Sabar, cakap dengan diri kita ni, sabarlah. Ada kesenangan tu nanti yang jauh lebih dahsyat Allah nak bagi. Tak apalah kat dunia ni orang yang senang, kita doakan mudah-mudahan mereka bersyukur. Jangan dah hasad pula, jangan hasad dengki pula, jangan iri hati pula tengok orang yang mewah lebih daripada kita. Jangan, bersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit tu. Hasad, dengki, iri hati, jangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka meninggalkan ia akan adab, maka bawanya dimalukan dengan yang demikian itu dan dicercakan. Dan jika ada makanan itu baginya harus sekalipun, meskipun makanan itu harus, tidak haram, meskipun harus, tapi kalau berlebih-lebih daripada qadar yang sepatutnya, masuk dalam sifat kecelaan juga. Makan tamak, makan makan tak cukup sikit contohnya. Malu. Bermula asal baginya pada bab ini bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan hamba itu. Mari kita ingat balik. Mari kita ingat balik, kita yang masih hidup ni, mari kita ingat balik kenapa kita dijadikan oleh Allah. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bahawasanya Allah ta'ala telah menjadikan hamba itu kerana ibadat baginya Allah. Kita ni tanggungjawab kita mengabdikan diri kepada Allah. Apa maksudnya? Taat dengan segala perintah Allah. Kena taat. Yang sudah-sudahlah, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Jangan putus asa, jangan putus harap daripada rahmat Allah yang jauh maha lebih besar daripada dosa dan kesilapan dan kesalahan, kelalaian yang kita dah buat. Jangan dengan sebab kelekaan kita yang dah berpuluh-puluh tahun
kita berputus asa nak mendekatkan diri kepada Allah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan sekali-kali bersangka jahat dengan Allah. Kena wajib sangka baik dengan Allah. Allah pasti akan mengampunkan dosa-dosa kesalahan aku, kerana Dia Maha Pengampun. Kerana Dia dah janji Dia akan mengampunkan dosa-dosa hamba-Nya yang bertaubat sungguh-sungguh. Jangan kata aku ni dah terlambat, dah puluh tahun aku ni leka dengan dunia, tak pernah sujud sekali pun dengan Allah, Allah tak terima dah aku. Jangan. Itu nafsu, itu waswas syaitan. Itu waswas syaitan yang nak menjadikan kita hamba yang berputus asa daripada rahmat Allah. Orang yang termakan bujuk rayu syaitan macam tu, dia akan terus hanyut dan hanyut lebih jauh. Dia kata, alang-alang aku dah macam ni, biarlah aku teruskan hidup macam ni sampai aku mati. Na'udzubillah min zalik. Jangan sejahat apa pun. Rahmat Allah tu maha luas, lebih luas daripada dosa-dosa yang kita buat. Subhanallah. Innallaha ghafurur rahim. Bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu Ghafur, Maha Pengampun, sangat-sangat pengampun Allah Ta'ala ni. Sejak bila Allah Ta'ala ni memiliki sifat pengampun ni? Sebelum adanya 7 petala langit dan bumi ni, tuan-tuan. Sebelum kita ni diciptakan oleh Allah, Allah tu dah siap dah dengan sifat pengampun ni. Kata ulama, berakhlaklah seperti akhlak Tuhan, berperangailah seperti akhlak Tuhan. Apa? Pemaaf. Tu. Orang yang cuba tiru sifat-sifat yang baik Allah Ta'ala, dia akan selamat. Contohnya mana? Dia meniru sifat Allah Ta'ala mana? Sifat Allah ni suka mengampunkan, suka memaafkan. Maka dia pun nak jadi orang yang suka memaafkan. Sebelum buat silap, dia dah standby dah. Aku akan maafkan, aku maafkan. Khususnya kepada anak bini dia. Saya maafkan anak bini. Apa pun dosanya sekarang akan datang, siap-siap dah aku maafkan dah. Macam tu lah. Tapi payahlah, kita ni penuh dendam. Kita ni, hati kita ni, di antara penyakit hati kita, dendam. Kena buang. Apa hukum ada dendam dalam hati? Haram ada dendam. Wajib buang. Wajib buang. Penyakit dendam ni wajib buang. Bukan boleh simpan, bukan harus simpan dah. Wajib buang dendam. Itulah peranan kita mengaji tasawuf tu. Nak tahu apakah sifat yang haram kita simpan, apakah sifat yang wajib kita simpan. Ngaji tasawuf. Tasawuf ni dia bahagian nak didik hati, akhlak hati kita. Akhlak hati kena buang. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Jangan putus asa. Sejahat apa pun, berapa kontena dah harap di tonggang, Allah tetap Maha Pengampun. Jangan risau. Contohnya, dia pernah membunuh orang, jangan putus asa. Ataupun dia pernah minta maaf dengan orang-orang yang dah pernah buat kesalahan, tiba-tiba orang ni tak nak maafkan dia, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Kau dah jalankan tanggungjawab kau meminta maaf, nanti di hari kiamat giliran mereka pula berhujjah dengan Allah, kenapa tidak mahu memaafkan. Jadi jangan dengan sebab, contohnya dah, kita ni manusia, mesti ada salah silap. Betul? Kita bukan maksum, kita bukan malaikat, mesti ada salah silap dengan jiran, dengan kawan dan macam-macam. Dah kita manusia. Tiba-tiba kita nak minta maaf, dia tak nak maafkan kita. Lepas dah tanggungjawab kita. Kita dah jalankan apa yang diperintah oleh Allah. Kita dah buat dah apa yang Allah suruh, apa yang Nabi suruh minta maaf. Sifat minta maaf tu sangat-sangat mulia. Jadi orang yang tak nak memaafkan, nanti giliran dia menjawab dengan Allah. Contoh, kalau sekarang dia tak nak maafkan dia, apa alasannya? Alasan itulah nanti yang akan dibawa di hadapan Allah. Kita dah minta maaf, dia tak nak maafkan, itu nanti dia urusan dia dengan Allah. Maka yang saya nak sampaikan kat sini, jangan dengan sebab orang tak nak maafkan kita berputus asa daripada nak berhijrah jadi yang lebih baik di sisi Allah. Sebab sini ada permainan syaitan, tuan-tuan. Ada permainan syaitan di sini. Dia akan mengecewakan kita. Aku nak berubah. Tiba-tiba dia tak nak maafkan aku. Contoh, mak bapak tak nak maafkan aku, contohlah. Jadi apa faedahnya aku nak berubah? Apa faedahnya mak bapak aku tak nak maaf? Jangan risau.
Jangan risau. Imam Ghazali kata jangan risau, perbaiki diri kamu sungguh-sungguh, benarkan hati kamu tu dalam penghijrahan, betul-betul nak berhijrah jadi baik kerana Allah. Insya-Allah hati ibu bapa kamu dimiliki oleh Allah. Tak mustahil kalau kau betul-betul nak menjadi hamba yang soleh bertakwa sisi Allah, tidak mustahil Allah akan menggerakkan hati kedua ibu bapa kamu memaafkan kamu. Jangan risau. Jangan dengan sebab itu kita kecewa, alang-alang macam tu mak bapak tak nak maafkan, biarlah aku duduk macam ni. Na'udzubillah. Jangan. Hati-hatilah. Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Ghazali kata, di antara cara kita ni nak berperang dengan syaitan, kita kena tahu bagaimana cara dia menipu. Itu cara dia menipu kita, menimbulkan rasa putus asa. Betul lah, saya nak maafkan, saya nak berubah jadi baik, tapi tak nak maafkan, jadi apa faedah saya nak berubah? Dia akan fikir macam tu. Jangan ingat tu rahman Allah. Semua kita ni dimiliki oleh Allah. Allah nak tengok kesungguhan kita. Kalau betul-betul kau nak jadi anak yang baik, kau akan berusaha bersungguh-sungguh, bersihkan hati daripada sebarang penyakit yang Allah benci, kemudian menuntut ilmu, beramal solehlah sebanyak-banyaknya. InsyaAllah sangka baik dengan Allah. Ana inda zanni abdi, aku di sisi sangkaan hamba-Ku. Kalau kau sangka baik dengan aku, kau akan dapat kebaikan. Kalau kau sangka jahat, kau akan dapat kejahatan. Jangan sangka yang jahat-jahat dengan Allah. Ingat tu. Ada orang macam tu, dia tak tahu, dia tak belajar, dia tak mengaji. Pada dia fikir aku nak taubat, orang tak nak maafkan, buat apa aku nak berubah? Biarlah aku macam ni terus. Na'udzubillah. Teruskan kita beribadat kepada Allah kerana Allah. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Sebab tu Imam Ghazali kata, andai kata begitu, buktikan kepada Allah yang kau sungguh-sungguh nak menjadi hamba yang soleh, yang solehah, yang bertakwa. Biarlah orang tak nak maafkan kau pun tak apa, itu urusan Allah nanti. Mudah-mudahan apabila hamba-Nya tadi bersungguh-sungguh nak dekatkan diri kepada Allah, mudah-mudahan nanti Allah Ta'ala akan menjadikan sebab-sebab yang tertentu. Kalau tak di sini, di padang mahsyar nanti, mereka akan memaafkan kamu. Kamu jangan risau. Jangan risau. Allah Maha Penyayang. Allah Maha mengerti. Dia yang jadikan kita, tuan-tuan. Dia yang memiliki kita. Zahir batin kita dimiliki oleh Allah. Jadi jangan putus asa. Berputus asa daripada Allah Ta'ala, berputus asa daripada rahmat Allah ni hukumnya haram, dosa besar. Putus asa daripada rahmat Allah tu dosa besar. Kemudian bermula asal bagi bab ini bahawasanya tadi Allah Ta'ala telah menjadikan hamba itu kerana ibadat baginya, dan iaitu ia hamba Allah daripada tiap-tiap wajah. Makna apapun kita, di mana pun kita, bagaimana pun kita, siapa pun kita tetap hamba Allah. Kita tetap hamba Allah, kita tetap ciptaan Allah, kita tetap dimiliki oleh Allah, kita tetap maknanya berkehendak, berhajat, bergantung kepada Allah, siapa pun kita. Maka sebenarlah bagi hamba Allah Ta'ala daripada tiap-tiap wajah didapatnya akan dia, dan dijadikan akan segala af'alnya, perbuatannya, ibadah daripada tiap-tiap wajah yang didapatnya. Maksudnya usahakan apa sahaja keadaan kita, kena usahakan biarlah semuanya itu dikira sebagai ibadah. Kalau bekerja pun pekerjaan kita tu dikira ibadah. Macam mana cara dia? Imam Ghazali pesan dah sebelum ni, macam mana cara nak menjadikan pekerjaan dunia kita tu dikira sebagai ibadat. Niatkan aku bekerja, aku berusaha mencari rezeki ini untuk memudahkan urusan ibadah aku dan anak bini aku, baru jadi ibadat. Jangan aku bekerja susah payah ni supaya aku senang nak berseronok atas dunia. Itu kata Imam Ghazali, maksiat, tak dikira ibadah pekerjaan ni, walaupun halal. Sama macam kita ni, tuan-tuan, mengaji, tapi kalau niat kita bukan kerana Allah, dia jadi apa? Adakah dikira ibadat? Adakah Allah terima? Allah tak terima, walaupun pada zahirnya nampak macam amal akhir. Sebab tu niat tu penting. Imam Ghazali pesan, kalau orang ni dia bekerja mencari rezeki atas dunia, tujuan dia supaya aku boleh bersenang-senang, bermewah-mewah, berseronok-seronok dengan rezeki yang aku dapat, maka itu maksiat, kata Imam Ghazali. Dia tak dikira ibadat, tak dapat pahala kerja tu. Dah tu macam mana? Betulkan niat, aku berusaha bekerja mencari rezeki
kerana nak memudahkan urusan ibadah aku dan anak bini aku. Barulah dikira ibadah pekerjaan dia, baru dapat pahala dengan pekerjaan yang dia buat tadi, dikira sebagai pahala. Kalau tak, sia-sia dia. Maka sebenarnya bagi hamba Allah Ta'ala daripada tiap-tiap wajah didapatnya akan dia, dan dijadikan akan segala af'alnya, perbuatannya ibadah daripada tiap-tiap wajah yang didapatnya. Maka jika tiada memperbuat yang demikian itu, kalau kita tak buat atas dunia macam tu, tak usahakan gerak dan diam kita itu sebagai ibadah, dan memberi syahwat dirinya, makna mengikut keinginan nafsu dirinya, dan membimbangkan dengan yang demikian itu daripada ibadat bagi Tuhannya, serta dapat ia daripada yang demikian itu daripada ketiadaan ta'adzur, yakni kesukaran dan tiada, dan negeri dunia ini negeri khidmat dan ibadat. Yang padahal dunia ni, tempat yang Allah letakkan kita sekejap ni, adalah negeri khidmat dan beribadat kepada Allah. Tiba-tiba kita jadikan negeri dunia ni untuk mencari kesenangan, kekayaan, kemewahan, dan melupakan tanggungjawab yang asal tadi. Maka tiada negeri mengambil nikmat dan syahwat. Dunia ni bukan tempat untuk mencari apa? Mencari nikmat dan syahwat. Sebab itulah sebenarnya dicerca dan dimalukan dengan yang demikian itu daripada penghulunya, yakni pemiliknya dunia, iaitu Allah. Sebab tu Allah cela kita. Allah letakkan sini untuk ibadat, tiba-tiba kita duduk sini, kita buat kerja kita pula, kita membelakangkan apa yang Allah perintah. Tu jadi malulah, tu memalukan kita. Memalukan kita. Maka tilik olehmu, maka tilik, fikir, renunglah dengan hati yang penuh keinsafan, hati yang penuh keimanan, dengan akal yang bersih. Tiliklah, fikirlah, renunglah akan asal ini, yakni akan perkara penting yang disampaikan tadi itu oleh Al-Imam Al-Ghazali, dapat petunjuk, yakni mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa Imam Ghazali. Amin ya rabbal alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka inilah jumlah perhimpunan yang kami kehendak nyatakan dia daripada nak membaikkan nafsu. Nak usaha baiki nafsu kita yang tamak haloba dengan dunia itu. Nak baikkan dia, nak jadikan dia nafsu yang berakhlak, dan dikekangkan dia, makna ditahan, dikontrol akan dia nafsu tadi dengan kekang takwa. Kekang tahu tak? Kekang penahan. Kalau macam dekat mulut kuda tu yang tu orang panggil pengekang. Apa fungsi dia? Nak tahan daripada mulut kuda ke tadi gigit orang ke contohnya. Jadi nak tahan nafsu tadi, nak kekang dia, nak gari dia nafsu tadi, nak guna apa? Guna tali? Bukan. Ketakwaan. Mana ketakwaan tu sifat takut kepada Allah, takut dengan azab akhirat, takut dengan kesusahan padang mahsyar. Itulah yang diserupakan seperti pengekang yang menahan, mengikat nafsu daripada bebas liar tadi dah. Maksudnya kalau tidak ada sifat takut dalam hati kita dengan Allah, takut dengan azab akhirat, takut dengan azab di padang mahsyar, takut bertemu dengan malaikat maut, takut bertemu dengan malaikat muka nakir, kalau tak ada, maksudnya nafsu kita ni tidak akan diikat, maka dia akan bebas sebebas-bebasnya atas dunia. Jadi nak mengikat nafsu tadi, kenalah ada ketakwaan, takut tadi tu. Di antara bagaimana soalannya pula, macam mana nak takut gerun pada Allah tadi? Kena kenal dan memahami siapa itu Allah. Bukan sekadar mengetahui namanya Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Bukan sekadar tu. Kena belajar, kena ambil tahu apakah sifat-sifat Tuhan tadi tu. Barulah kita akan rasa takut, malu, gerun terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah jumlah yang kami kehendak nyatakan pada membaikkan nafsu dan dikekangkan dia nafsu dengan kekang takwa. Maka beri olehmu akan haknya. Jangan kamu tak bagi haknya. Bagi haknya. Hak mana ni tadi? Hak kita hidup atas dunia ni. Dapatkan haknya, jangan tak bagi. Hak kehidupan kita atas dunia ni apa? Hak dia beribadat. Jangan tak bagi hak dia beribadat atas dunia. Dan peliharakan dia dengan sungguh-sungguh, makna nafsu tadi. Peliharakan sungguh-sungguh nafsu tadi. Dan kemenangan dengan kebajikan yang amat banyak
di dalam dua negeri. Maksudnya apabila hamba itu tadi berjaya mengekang, mengawal kehendak hawa nafsunya yang buas tadi, nescaya dia akan mendapat kebahagiaan, kesenangan dunia dan akhirat. Itu murad dua negeri tadi, iaitu dunia dan akhirat. Dunia pun dia senang, maknanya dapat makan sekadar, pakai sekadar, dan di hari kiamat pula besok dapat kesenangan dengan syurga yang diberi oleh Allah, terselamat, terlepas daripada azab saat sakaratul maut, azab di padang mahsyar, azab di dalam alam barzah, di padang mahsyar, di titian sirat dan sebagainya. Dengan sebab cara hidupnya atas dunia tadi betul. Habislah, insya-Allah taala, wallahul musta'an wa huwa waliyut taufiq wal ismah. Amin ya rabbal alamin. Cukuplah sekadar itu tuan-tuan ni. Mudah-mudahan jadi panduan, jadi pedoman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita keberkahan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita kesedaran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing zahir dan batin kita. Mudah-mudahan Allah tolong kita membuang dalam hati kita kecintaan yang melampau terhadap dunia. Mudah-mudahan Allah tukarkan dengan kecintaan kepada ibadah, kepada akhirat. Kerana masa kita tak banyak dah, masa kita tak banyak dah. Takut-takut nanti kita terlepas syurga yang begitu indah, begitu wangi itu, sebab dek kerakusan nafsu kita atas dunia. Mudah-mudahan Allah tolong kita. Mudah-mudahan Allah tak tinggalkan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu bimbing kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu menegur kesilapan dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah dekatkan kita dengan orang yang baik, yang boleh membimbing, memimpin rohani dan jasmani kita, yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah, kepada ibadah. Mudah-mudahan kita semua direzekikan oleh Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita, kedua ibu bapa kita, anak bini kita, semuanya tidak terkecuali sahabat andai, kawan-kawan kenalan kita yang baik dengan kita, yang tak baik dengan kita pun harap-harap sekaliannya diampunkan oleh Allah dan diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar kita semuanya nanti selamat dan berjaya dunia akhirat. Dan di kesempatan ini juga kita doa kepada Allah dengan keberkahan, kemuliaan majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kemenangan, kejayaan kepada umat Islam di Palestin, khususnya saudara-saudara kita sana yang sedang diuji dengan kecelakaan, musibah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemenangan, pertolongan yang menghancurkan, menggagalkan, mengalahkan orang-orang kafir yang harbi, kafir harbi yang menzolimi umat Islam. Amin ya Rabb, amin ya Rabbal alamin. Yang sedang diuji oleh Allah dengan pelbagai masalah ekonomi, rumah tangga dan sebagainya, sakit dan sebagainya, mudah-mudahan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dikurniakan hati yang sabar, yang senantiasa bersangka baik dengan Allah, yang redha dengan ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahli qutri untha wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, inna wa minkum taqabbal ya karim. Sekadar maklumat, jadi saya jemput bukan jemput kenduri bukan jemput kenduri, jemput meramaikan majlis ilmu di Masjid Sultan Abdullah hari Ahad, minggu pertama, ketiga, kelima, 9.30 pagi. Saya ada baca kitab akidah, kitab tauhid situ. Jadi yang berkelapangan harap-harap dapat datanglah meramaikan. Mudah-mudahan dengan bantuan kalian meramaikan majlis, mudah-mudahan dapat menarik minat orang-orang lain nak datang belajar juga, insya-Allah. Hari Ahad 9.30 pagi, minggu pertama, ketiga, kelima. Wallahu a'lam. Kitab akidah, kitab tauhid. Wallahu a'lam. Sama insya-Allah. La haula